Baik, itu kejadian yang berlaku di kawasan belakang rumah selebriti Zarina Zainuddin dan itu adalah tindakan panik lah kan. Dalam keadaan itu semestinya kalau kita berada di tempat beliau juga kita merasakan panik dan itu yang terbaik adalah tindakan yang boleh dilakukan untuk tidak menyebabkan api merebak dan sebagainya, kebakaran itu merebak di kawasan rumahnya dan sebagainya kan. Dan paling penting kalau kita berhadapan dengan situasi ini, walaupun kita panik, bagaimana kita mengawal situasi ketika itu dan paling penting jangan lupa untuk menghubungi pihak berkuasa. Betul. Kita tak nak kebakaran itu menjadi semakin besarlah. Betul. Dan sambil kita nak menunggu kan ketibaan bomba dan sebagainya, pastinya ada langkah awal. Langkah keselamatan yang boleh kita ambil dan perlulah dilakukan dengan betul. Jadi untuk itu kita ingin mendapatkan sedikit penjelasan daripada Tuan Nur Azam Khamis, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Selangor, yang kini berada bersama dengan kita di talian panggilan video. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan? Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Tuan, terima kasih bersama dengan kami di MHI. Sedikit penjelasan Tuan berkaitan dengan keadaan semasa sekarang ini. Kita tahu yang risiko untuk berlakunya kebakaran secara terbuka ini semakin lama semakin membimbangkan apabila keadaan cuaca yang begitu panas dan kering. Sedikit perkongsian mungkin bagaimana langkah yang terbaik sekali, sebab tadi kita dah tunjukkan video berkaitan dengan tindakan selebriti kita Zarina Zainuddin memadam kebakaran, tetapi daripada pihak Tuan sendiri, apakah langkah awal yang terbaik yang boleh kita lakukan sementara menunggu ketibaan pihak bomba? Silakan Tuan. Okey, terima kasih pada pengacara. Okey, keadaan kita pada masa kini panas dan kering. So dalam masa 2 minggu ini kita lihat banyaknya berlaku kebakaran-kebakaran yang melibatkan kebakaran lalang, rumput, hutan dan sebagainya. Okey, berdasar kepada yang berlaku di rumah berhampiran dengan rumah selebriti Zarina Zainuddin tu, pertamanya langkah-langkah keselamatan di peringkat jika sebelum kita perlu pastikan bahawa di kawasan perumahan ataupun rumah kita tu hendaklah dibersihkanlah daripada daun-daun kering, rumput-rumput kering, dan kita pastikan bahawa tidak adanya kegiatan ataupun aktiviti pembakaran di sekeliling kawasan perumahan kita. Baik. Ataupun di sekeliling rumah kita. Jika ada berlakunya kebakaran ataupun yang boleh menimbulkan ancaman kebakaran sebagainya, hubungi pihak berkuasa iaitu Jabatan Bomba melalui panggilan 999. Baik. Dan saya menyeru kepada semua masyarakat supaya membersihkan kawasan di kawasan sekeliling rumah-rumah masing-masing daripada belukar, daripada sampah sarap, dan kompolkan, jangan dibakar. Kompolkan, masukkan dalam plastik dan hendaklah ditempatkan di tempat yang selamat. Kemudian jika kawasan sekeliling rumah tu rumput sudah kering dan sebagainya, kalau boleh kita siram dengan air lah setiap hari supaya rumput tu tidak kering dan sentiasa hidup lah. Dan salah satu lagi perkara yang boleh masyarakat untuk bersedia, kita jika di rumah tu ada pipe air, misalnya kata kita sediakan dengan baldi dan sebagainya untuk sebarang kemungkinan yang berlaku, sebab kita tak pasti kebakaran tu bila boleh berlaku. Mungkin bukan disebabkan kita, tapi kerana orang lain, kerana sebatang puntung rokok yang dibuang mata rata ataupun daripada sepihan kaca dan sebagainya, di mana dia boleh menimbulkan kebakaran, boleh mencetuskan kebakaran. Jadi langkah awal kemungkinan seperti malam tadi kita bersedia dengan langkah awal tu sedia dengan air lah. Air tu ditempatkan di dalam baldi di bahagian belakang rumah ataupun tepi rumah. Kemudian yang kedua, setiap pagi atau petang kita menyeram di sekeliling kawasan rumah kita dengan air agar rumput yang ada di sekeliling tu dapat hidup ataupun tidak kering. Baik Tuan. Jika berlaku kebakaran, apakah yang terbaik sekali? Contohnya mungkin keadaan itu tidak dapat dikawal dalam rumah ataupun di kawasan luar rumah. Yang terbaik sekali untuk dilakukan kita sebagai individu untuk mengekang daripada lebih teruk lagi berlakunya kebakaran tersebut. Mungkin Okey. Kalau berlaku, misalnya dah berlaku, dah sukar untuk dikawal. Pertamanya saya menasihatkan supaya yang berada di rumah itu supaya keluar daripada rumah. Untuk kalau api itu dah semakin hampir dan tidak ada punca air sebenarnya, dah tidak ada punca air dan api itu berhampiran, kita boleh gunakan contoh tuala yang dibasah untuk memerap-merap
Kita panggil memukul api lah, kepala api yang berhampiran dengan kawasan rumah. Kalau tak ada puncak, contoh tak ada paip air ke, getah air ke dan sebagainya, kita basahkan tuala ataupun kain, kita boleh menggunakan sebagai pemerat atau pemukul lah untuk mengawal dan mengelakkan api tersebut membakar rumah. Dan pada masa sama hubungi pasukan keselamatan lah, seperti di talian 99 iaitu bomba, ataupun dan pada masa sama juga jika ada penghuni yang lain yang di dalam rumah tu, kanak-kanak ke, bayi ke, orang tua ke sebagainya, kalau boleh dikeluarkan daripada rumah tersebut dan ditempatkan di kawasan yang selamat lah, supaya untuk mengelakkan daripada lebih buruk lagi berlaku. Tuan, nasihat yang terakhir sekali untuk kita semua sebagai langkah berjaga-jaga untuk tidak menyebabkan dan boleh mengekang daripada kebakaran ini berlaku dalam kawasan dan sebagainya. Silakan Tuan. Okey, sekarang ni musim panas. Seperti masa malam tadi, keadaan cuaca panas dan kering. Dan sekarang ni panggilan kecemasan yang kami terima di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di Selangor, satu hari lebih kurang dalam 80 panggilan kecemasan. Dalam masa 2 minggu ini memang kenaikan panggilan kecemasan berkaitan dengan pembakaran terbuka sangat tinggi. Jadi saya sini ingin menyeru kepada masyarakat supaya tidak melakukan pembakaran terbuka. Terutama di kawasan-kawasan sekeliling rumah yang berhampiran, yang ada belukar, yang ada lalang, yang berhampiran hutan. Tolong hentikan pembakaran terbuka. Kemudian yang kedua, kepada para petani yang mengusahakan tanaman dan sebagainya, hentikan kaedah pembakaran di kawasan-kawasan batas dan sebagainya, kerana ianya boleh menyebabkan abu-abu api dan sebagainya diterbangkan dan merebak ke kawasan-kawasan yang berhampiran. Di mana sekarang ini kita berada di Kuala Langat Selatan, hutan simpanan. Sekarang saya berada di Kampung Tanjung Sepat di Kuala Langat Selatan. Dan kawasan sini sedang mengalami kebakaran yang berkeluasan hampir 100 ekar hutan simpanan yang terbakar disebabkan oleh aktiviti pembakaran di kawasan-kawasan pertanian. Jadi saya ingin menasihat kepada masyarakat yang berada di luar sana supaya hentikan pembakaran terbuka. Kemudian yang kedua, kepada yang suka merokok ni, yang sambil buat kenderaan dia merokok, buat motor dia merokok, buat kereta dia merokok, hentikan pembuangan rontok rokok tu ke tepi jalan dan sebagainya. Kawasan belukar, kerana kemungkinan puntung rokok itu boleh menjadi sebagai punca kebakaran di kawasan belukar ataupun di kawasan yang berhampiran dengan jalan raya. Baik Tuan. Baik, terima kasih banyak-banyak Tuan. Dan juga terima kasih kita ucapkan atas tugas yang cukup mulia ini dilakukan oleh pihak Tuan dan juga tim Tuan sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Tuan Nur Azam Khamis, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Selangor yang berkongsi dengan kita bagaimana cara langkah awal yang boleh diambil dan yang pastinya tolong jangan menjadi punca kebakaran itu berlaku. Keadaan cuaca yang sangat panas dan kering kita tahu, tetapi kita tidak boleh menjadi punca. Pembakaran terbuka, puntung rokok itu antara yang boleh menyebabkan. Sesiapa yang ada tanaman di belakang rumah juga jangan sampai jadinya daun kering. Itu yang boleh menyebabkan kebakaran boleh berlaku. Kadang-kadang perkara kecil sebegitu kita tak sedar boleh mengakibatkan kebakaran yang lebih besar.